Selamat pagi. Alhamdulillah masih lagi kita bersiaran pada pagi ini, awal pagi pukul 8.23. Okey. Masih lagi kita meneruskan bab yang ke-7 bahagian terakhir sukatan serakan data terkumpul, iaitu sukatan serakan kita masih lagi membuat kira-kira berkenaan dengan sisihan piawai. Okey, masih lagi membuat kiraan berkenaan dengan sisihan piawai. Okey, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. So awak akan diberi setakat ini dua data lah. Okey, dua kumpulan A dan B. Awak diberi data A dan data B, kemudian awak akan buat kiraan. Kiraan biasanya kita akan guna mean dan juga sisihan piawai. Okay, kemudian daripada mean dan sisihan piawai itu kita akan buat kesimpulan berdasarkan nombor-nombor, nilai-nilai yang kita dapat. Okey, nilai-nilai yang kita dapat. Okey, contoh yang ke-12 dalam buku teks awak. Okey, seorang ahli botani menyemai 40 sampel anak benih pokok bunga raya daripada dua hybrid yang berbeza, A dan juga B. Okay, diameter bagi kedua-dua hybrid ini diukur bagi tujuan pengawasan dan pengawalan rapi supaya pokok bunga raya menghasilkan kelopak yang mekar. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan diameter bunga bagi hybrid A dan hybrid B. Diameter berdasarkan mean dan juga sisihan piawai, tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Berikan justifikasi anda. Contoh data tu mungkin ada yang kurang faham. Contoh data yang 13, diameter 13 hingga 13.4 ni. Okay, hybrid A ni ada 4 kelopak. Hybrid B ada 9 kelopak. Diameter 13.5 hingga 13.9, hybrid A menghasilkan 8 kelopak. Hybrid B menghasilkan 10 kelopak. Okey, 14, diameter 14.0 hingga 14.4. Hybrid A menghasilkan 9 kelopak. Hybrid B menghasilkan 8 kelopak. Diameter 14.5 hingga 14.9. Hybrid A menghasilkan 10 kelopak. Hybrid B menghasilkan 6 kelopak. Okey, kemudian yang terakhir, yang paling besarlah diameternya 15.0 hingga 15.4. Hybrid A menghasilkan 9 kelopak, hybrid B menghasilkan 7 kelopak. So daripada penghasilan ini, kelopak-kelopak ini, kita nak tengok mana yang lebih konsisten, mana yang lebih mekar. Macam mana kita nak buat? Biasanya kita akan buat pengiraan mean dan juga sisihan piawai. Itu sebab dia minta awak cari berdasarkan mean dan sisihan piawai, tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Okey. Bila macam melibatkan mean dan sisihan piawai, so awak kena carilah formula sisihan piawai. Tapi sebelum cari sisihan piawai, kita akan guna pakai variance. Sebab sisihan piawai ini terhasil daripada variance. Okey, formula ni kita dah buat dah minggu lepas. Okey, hari ini kita guna lagi hari ini. Okey, yang belakang ni X bar ni merujuk kepada mean. Okey, merujuk kepada mean. Okey. Okay, kita tak tepi formula tu, senang kita nak buat rujukan. Okey, daripada jadual yang diberi tu, kita akan buat satu-satu. Kita akan buat hybrid A dahulu diikuti dengan hybrid B. Sebelum tu jadual tu kita kena modify dahulu. Okey, kita kena sediakan kolom-kolom yang untuk mengisi mengikut formula seperti mana yang saya ajar sebelum ni. Okey, so kita akan sediakan apa? F. Okey, kemudian kita akan sediakan X kuasa 2. X kuasa 2 tu merujuk kepada apa? X tu merujuk kepada titik tengah. Kemudian kita nak cari mean. Formula mean macam mana pula? Okey, mean adalah jumlah F didarabkan dengan X bahagi dengan jumlah F. Itu mean. So kuasa 2 kan jelah nanti jawapan dia tu. Okey. Okey, itu. Okey, itu jadual am. Jadual am. Okey, so ada diameter ni
Okey, diameter, kemudian kekerapan, dan awak kena sediakan kolom untuk X. X ni mewakili titik tengah. Kemudian awak kena sediakan kolom F darab X. F darab X ni untuk guna untuk apa pula? F darab X ni diguna untuk min. Okey, min. Ni kan min adalah jumlah F didarabkan dengan X bahagi dengan jumlah F. Bila awak dah cari F darab X, okey, awak jumlahkan, letakkan di bahagian bawah ni. Okey, awak letakkan di bahagian bawah. Kemudian awak perlu juga mencari X kuasa 2. Kenapa pula X kuasa 2? Kerana dalam formula variance ada X kuasa 2. Okey, bila dah cari X kuasa 2, awak darabkan dengan F. Jadi ada bahagian kolom F didarabkan dengan X kuasa 2. Bila awak dah dapat hasil darab F darab X kuasa 2, awak tambahkan. Okey, tambahkan. Sejumlah tu awak akan letak di bawah ni. Macam tu. Okey, kita tengok dulu hybrid A. Okey, itu data bagi hybrid A yang dah siap. Okey, titik tengah. Ingat lagi macam mana nak mencari titik tengah? Iaitu kita akan tengok pada bahagian diameter, kita tambahkan kedua-dua nombor yang diberi itu bahagi 2. 13.0 tambah 13.4 bahagi 2. So 13.0 ni kita panggil had bawah. 13.4 kita panggil had atas. So had bawah tambah had atas bahagi 2 akan menghasilkan titik tengah. Okey, kita dah dapat titik tengah bagi setiap kelas, 13.2, 13.7, 14.2, 14.7, 15.2. Ini adalah untuk hybrid A. Okey, hybrid A. Kita fokus hybrid A dahulu. Kita tak boleh buat terus dua-dua, nanti crowded. Okey, nanti jadi confused pula. Okey, kemudian bila dah dapat titik tengah, awak darabkan dengan F. So 2 ni darab. Okey, 4 darab 13.2 menghasilkan 52.8. 8 darab 13.7 menghasilkan 109.6. 9 darab 14.2 akan menghasilkan 127.8. 10 darab 14.7 akan menghasilkan 147. Dan yang terakhir, 9 darab 15.2 akan menghasilkan 136.8. Yang mana hasil darabnya awak tambahkan. Tambahkan semua ni. Okey, yang mana hasilnya menjurus kepada nilai 574. Macam tu. Okey, kemudian tengok ruangan X kuasa 2. Okey, ruangan X kuasa 2 tu awak ambil titik tengah dan kuasa 2 kan dia. Contoh selang kelas yang pertama 13.2 kuasa 2 kan dia. So awak akan dapat 174.24. Kemudian selang kelas yang kedua 13.7 kuasa 2 kan, awak akan dapat 187.69. Selang kelas yang ketiga 14.2 kuasa 2 kan, 201.64. Selang kelas yang keempat 14.7 kuasa 2 akan dapat 216.09. Dan yang terakhir selang kelas yang kelima 15.2 kuasa 2 kan akan dapat 231.04. Okey, bila awak dah dapat nilai X kuasa 2, awak darabkan dengan F untuk menghasilkan F darab X kuasa 2. Macam tu. Okey, boleh ya? Okey, selesai jadual yang pertama. Okey, ini untuk hybrid A. So, bila awak dah dapat jadual yang pertama ni, awak masukkanlah nilai dalam variance. Dalam formula variance tu. Okey, apa formula variance tu? Okey, variance adalah jumlah F X kuasa 2 bahagi jumlah F tolak min. Min macam mana formula dia? Jumlah F darab X bahagi jumlah F kuasa 2. Macam tu. Bila dah ada jadual macam tu, mudah kita nak isi. Okey, mudah kita nak isi. Okey, kita cari dahulu jumlah F X kuasa 2. Okey, 8253.5 bahagi dengan jumlah F 40 tolak. Okey, jumlah F X 574 bahagi dengan jumlah F 40 dan ini perlu dikuasa 2 kan. Okey, dan tekan kalkulator betul-betul dapatkan
nilai. Okey, ini untuk yang pertama, bunga raya hybrid A. Samalah prosesnya untuk bunga raya hybrid B. Okey, so awak akan dapat 14.35. Okey, 14.35 ini untuk variance ya. Untuk sisihan piawai dia tak ada kuasa 2. Jadi 14.35 ni mana kuasa 2 hilang, dia bawa ke kanan akan jadi punca kuasa 2. So 14.35 bila dipunca kuasa 2 kan akan dapat 0.64. Sekejap. Oh, minta maaf. Min tu adalah 14.35. Minta maaf ni salah kira. Salah tengok, tak salah kira. Okey. So awak tekanlah kalkulator. So jawapan akhir adalah 0.415. Jawapan ini adalah 0.415. Jadi punca kuasa 2 415 ini adalah 0.64. Okey, settle. Alhamdulillah. Okey. Tekan kalkulator untuk confirmkan ya. Ini jawapan yang diberi. Okey, kita beralih kepada bunga raya hybrid B. Sama juga macam tadi, kita akan isi nilai, kita akan buat kiraan untuk titik tengah. Titik tengah sama sahaja. Yang berbeza adalah F darab X, X kuasa 2 sama F darab X kuasa 2. Itu dia yang berbeza. Okey, itu data yang telah dikira. Okey, ini adalah hybrid B. Okey, titik tengah sama, X kuasa 2 sama, yang berbeza adalah Fx kuasa 2. Kenapa? Fx sama je lah sebab F tak berubah, X pun tak berubah. Okey, X kuasa 2. Okey. Okey, dia berubah, sorry, pada kekerapan. Kekerapan dia lain-lain. Jadi, cara sama macam tadi. Okey. So, kita akan masukkan bila dah dapat nilai macam ni, dah kira satu-satu, kita akan cari variance dahulu. Macam mana nak kira variance? Jumlah Fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah F. Tolak dengan jumlah F darab X bahagi dengan jumlah F. Ini adalah min ya, kuasa 2 kan dia 2. Okay, so bila jumlah Fx kuasa 2, 7972 bahagi dengan jumlah F iaitu 40, tolak dengan jumlah Fx 564 bahagi dengan 40 dan perlu dikuasa 2 kan. So, dapatkan nilai. Bila dapat nilai, cari sisihan piawai pula. Okay, so kalau ikut jawapan yang diberi, 0.49 untuk variance. Okey, so 0.49 di punca kuasa 2 kan, awak akan dapat 0.7. Macam tu. Okey, so kita tengok kedua-dua data yang telah kita dapat. Okey, min bagi bunga raya hybrid A adalah 14.35, manakala sisihan piawai bagi bunga raya hybrid A adalah 0.64. Okey. Yang kedua, min 14.1 ni merujuk kepada bunga raya hybrid B. 0.7 adalah bunga raya sisihan piawai bagi bunga raya hybrid B. So atas A, bawah B. So daripada nilai-nilai itu, apa yang boleh kita simpulkan? Tu. Okay, hybrid A menghasilkan kelopak bunga lebih mekar kerana minnya lebih besar daripada hybrid B. Okey. So kalau katakan berkenaan dengan mekar ni bermaksud kepanjangan dia, kelebaran dia. Okey, bila kelebarannya kita boleh ambil ukuran min. Okey, semakin besar min tersebut, semakin mekar. Mekar ni makin besarlah bunga tu. Okey, daripada hybrid B. Okey, itu yang pertama bila kita nak tengok kepada mekar. Kemudian sisihan piawai yang lebih kecil menunjukkan diameter kelopak bunga yang lebih konsisten. Ada dua benda yang berbeza di situ. Ukurannya, min dan juga sisihan piawai. Okey, untuk min, kita tengok purata kan. So, kalau hybrid A, bunga raya hybrid A, minimum min dia
lebih besar berbanding dengan bunga raya hybrid B. Okay, menunjukkan bunga raya hybrid A ni menghasilkan kelopak-kelopak bunga yang lebih besar. Okay, berbanding dengan bunga raya hybrid B. Manakala sisihan piawai, okay, bila merujuk kepada sisihan piawai, kita melihat kepada nilai yang paling kecil. Kenapa? Sisihan piawai yang mempunyai nilai terkecil menunjukkan Allah Akbar, menunjukkan taburan yang sekata. Macam awak belajar geografi sebelum ni, awak belajar penempatan berpusat, penempatan berselerak. Okey, jadi sisihan piawai ni merujuk kepada yang macam itu. Sisihan piawai dengan nilai yang lebih kecil, serakannya adalah lebih sekata. Sisihan piawai yang mempunyai nilai yang lebih besar, serakan dia adalah berterabu. Jadi sisihan piawai bagi bunga raya hybrid A 0.64 adalah lebih konsisten. Sebab apa? Nilainya lagi kecil berbanding dengan sisihan piawai bunga raya hybrid B. Itu cara kita nak tafsirkan dia. Cikgu, Ya, saya. zoomkan sikit boleh? Apa dia? Zoomkan sikit. Allah Akbar, saya nak zoom ya. Zoom yang bagaimana tu? Awak punya kecil Sekejap. Allah Akbar, saya tak ada butang zoom pula. Sekejap saya tengok pada. Ni keyboard. Oh, ni zoom ni bukan zoom ni. Oh, ni boleh zoom. Sorry. Sekejap ya. Yang sebelum ni kan. Awak nak zoom yang mana? Yang ini? Yang itu? Dah okey dah. Boleh dah. Boleh dah? Dah. Okey. Thank you, cikgu. Okey. Boleh Okey. Ada yang mau masuk ke? Dapat masuk. Ada 14 orang sekarang, alhamdulillah. Okey. Harap semua jelas ya saya punya penerangan. Okey, itu. So, ukuran min dan ukuran sisihan piawai, bagaimana kita nak tafsirkan berdasarkan situasi. Okey. Yang berikutnya ada berapa? Ada 2 latihan untuk awak cuba ni. Okey. Latihkan diri 7.2C dan latihkan diri 7.2C juga, nombor 1 dan nombor 2. Okey, nanti saya share lah bahan ni. Okay, harap-harap dapat selesaikan dengan baik. Okey, yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul. Sama lah macam tadi jugalah. Okey, cuma sekarang ni dia bagi wajib pada awak. Okey, kita tengok contoh 13. Suatu tinjauan dijalankan di sebuah pasaraya bagi mengkaji tempoh masa dalam jam yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasaraya itu. Hasil tinjauan tersebut ditunjukkan dalam objek di sebelah. Itu objek dah siap dah, nanti kita kena baca. Bina jadual kekerapan bagi masa yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasaraya itu. Dengan kelas, dia dah bagi kelas untuk awak, so tak perlu. Kalau ikutkannya awak kena buat sendiri tu. Daripada objek itu, awak kena sediakan jadual kekerapan. Tapi dia dah bagi untuk awak, dia mudahkan untuk awak. Okey, so selang kelas dia adalah 0.5 hingga 0.9, 1 hingga 1.4, 1.5 hingga 1.9, 2.0, 2.4 dan 2.5, 2.9. Ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 selang kelas. Okey, 5 selang kelas. Kita sediakan jadual macam tu. Okey, itu selang kelas yang diberi dan kita sekarang ni nak cari bilangan pelanggan. Okey, mengikut kelas. Kita ingat, kalau masih ingat, objek ni terhasil daripada kekerapan longgokan. Maksudnya, kita tambahkan kekerapan tu. Kalau kekerapan tu merujuk kepada bilangan lah. Okey, bilangan. Jadi bagaimana kita nak backward kan proses tersebut. Okey,
So kalau perhatikan selang kelas yang diberi dan juga selang kelas yang di dalam OGIF tersebut, okey. So OGIF, bila kita nak bina OGIF, kita memerlukan sempadan atas. Ini semua sempadan atas ni. 0.45, 0.95, 1.45, 1.95, 2.45, 2.95. Ini sempadan atas. Okey. Nak bina OGIF, kena ingat kita perlukan sempadan atas. Okey, daripada jadual yang kita telah bina ini, kita tengok mana sempadan atas masing-masing. Okey, macam mana kita nak cari sempadan asas? Ini kan. Okey, contoh yang selang kelas pertama ni. Okey, macam mana kita nak cari sempadan atas? Iaitu had atas tambah had bawah kelas selepasnya bahagi 2. Okey. Maksudnya 0.95 tambah 0.1 bahagi 2. Awak akan dapat selang kelas bagi kelas ini adalah 0.95. Okey, kelas yang kedua pula. Had atas kelas yang kedua tambah dengan had bawah kelas yang berikutnya bahagi 2. Macam tu. Okey, 1.4 tambah 1.5 bahagi 2. Awak akan dapat 1.45. Macam tu. Okey, nah yang kelas yang ketiga pula, had atas kelas ini tambah had bawah kelas yang berikutnya bahagi 2. Okey, so 1.95 saya terus buatlah. Okey, ini 2.45. Nanti awak kalau tu betulkan saya kalau saya salah. 2.95 ni sempadan atas. Kita tak perlukan ni, cuma untuk rujukan sahaja. Okey, untuk rujukan sahaja. Sebab kita nak cari bilangan pelanggan sekarang ni. Kita nak cari bilangan pelanggan. Okey. Jadi kita tahu sempadan atas kelas yang pertama adalah 0.95. Mana? Ni. So kita cari ni 0.95 ni kan. Cari, okey. Ni. Baca, bawa ke tepi. Macam tu. Dia letak di sini. Okey. Contoh. Tak apa, kita tengok. Okey, dalam jadual tu dia dah bagi, dia tolong bacakan untuk kita dah. Okey, mudah. Kalau ikut kan awak baca sendiri kan. Okey, ini jadi 0.95 ni sempadan atas bagi kelas pertama, 1.45 kelas kedua, 1.95 adalah yang ketiga, 2.45 yang keempat, 2.95 ini sempadan atas. Okey, sempadan atas. Jadi, dia tengok tadi 0.95. Okey, bacaan dia adalah 6. Okey, so kita letaklah 6. Kemudian, 1.45 bacaan dia 22. Okey, 22. 1.95 bacaan dia 54. Okey. 2.45 bacaan dia 70. Dan yang terakhir 2.95 bacaan dia 80. Okey. Ini apa nilai-nilai ni sebenarnya? Nilai-nilai ni adalah kekerapan longgokan. Okey. Yang kita nak cari adalah kekerapan. Bukan kita nak kekerapan longgokan. Kita nak kekerapan. Iaitu bila sebut kekerapan, dia merujuk kepada bilangan pelanggan. Okey, bilangan pelanggan. Okey, bagaimana kita nak tukarkan kekerapan longgokan kepada kekerapan? Okey, bagaimana kita nak tukarkan kekerapan longgokan kepada kekerapan? Okey, kita ambil kelas yang pertama. Kelas pertama adalah 6. So dia belum mula, dia mula dengan nombor 6. So bilangan yang pertama 6 lah. Kita tak buat apa-apa. Macam tu. Okey, untuk yang kedua, awak carilah hasil tolak 22 dengan 6. 22 tolak 6. Jadi akan dapat 16. Itulah bilangan kekerapan dia. Bilangan kekerapan dengan kekerapan samalah.
Okay, itulah kekerapan dia. Okey, kelas yang ketiga bagaimana nak cari? 54 kekerapan longgokan ni tolak kekerapan longgokan sebelumnya. 54 tolak 22. Okey, 54 tolak 22. So, awak akan dapat 32. Macam tu. Di kelas yang keempat, 70 kan? So, 70 tolak kelas sebelum tu iaitu 54. So, awak akan dapat 16. Okey, yang terakhir 80. Tolaklah kekerapan sebelum tu 70 iaitu 10. Itulah bilangan kekerapan yang kita nak. Ini proses ni adalah sebenarnya proses terbalik. Sebelum ni kita akan buat daripada jadual kekerapan, kita akan lukis ojif. Sekarang ni ojif tu telah diberi, awak kena bina jadual kekerapan sendiri. Terbaliklah prosesnya tu. Okey, so dengan keadaan yang lebih jelas, macam tu. Okey, itu adalah kekerapannya 6, 16, 32, 16, 10. Okey, selesai. Yang A selesai. Kita dah ada jadual kekerapan. Sekarang ni daripada jadual kekerapan ni kita nak cari min, kita nak cari sisihan piawai. Proses macam tadi jugalah. Proses macam tadi juga, iaitu formula tu kena tahulah. Okey, kalau katakan awak lupa boleh rujuk jadual formula yang diberi. Okey. Kemudian daripada jadual kekerapan itu kita akan ubah suai. Ubah suai bagaimana? Ubah suai ikut kepada formula. Apa yang formula nak? Dia nak F darab X, dia nak X, dia nak F darab X kuasa 2. Itu kita kena bina jadual tu. Okey, itu jadualnya. Okey, macam tadi lah, sama je. Titik tengah tu bagaimana nak cari adalah had atas tambah had bawah bahagi 2. Okey, kemudian F darab X, kemudian X kuasa 2, kemudian F darab X kuasa 2. Macam tadi, sama je proses dia. Okey, so titik tengah kelas yang pertama tu seperti mana yang awak tengok sini. Ni kan. Okey, titik tengah dia 0.5 had bawah tambah 0.9 had atas bahagi 2. Okey, buatlah setiap satu tu. Okey, seperti mana? Itu kita dah dapat dah. Okey, itu kiraan pantas lah. Okey, kiraan pantas. So, bila mana kita dah ada jadual yang macam ni, mudah untuk kita selesaikan. Masukkan saja nilai-nilai ni ke dalam formula. Okey, ke dalam formula. Okey, mula-mula dia nak min. Ni min kan? Dia nak min. Macam mana kita nak cari min? Min adalah jumlah fx bahagi jumlah f. Itu min. Itu mana jumlah fx? Ini 140. Bila kita dah buat jadual macam ni, mudah kita nak selesaikan. Okey, cuma hati-hati bila buat hasil darab. Okey, saya takut berlaku kecuaian di situ. Okey, jumlah f adalah 80. So, guna kalkulator, selesaikan. Macam tu. Okey, bila dah ada min, kita carilah sisihan piawai. Macam mana cari sisihan piawai? Variance dululah. Mulai dengan variance, iaitu jumlah f darab x kuasa 2 bahagi dengan jumlah f tolak dengan min kuasa 2. Okey, jumlah fx kuasa 2, 268.8 bahagi dengan jumlah f iaitu 80 tolak min kuasa 2. Min bila awak tekan kalkulator dapat di sini. Okey, tak apa ya. Sekejap saya tekan kalkulator. 140 bahagi 80. 1.75. Okey, 1.75. Ni. Okey, ni 1.75 kuasa 2. So, bila tekan kalkulator, variance adalah 268.8 bahagi dengan 80 tolak dengan 1.75 kuasa 2. So, awak akan dapat 2975. 0.2975. Okay, ini variance ya. Bila nak cari sisihan piawai mudah je lah. Sisihan piawai 0.2975 di square root kan.
0.2975. So akan dapat 0.5454. Okey. 0.5454. Okey, itu. Saya lebih suka sekiranya jawapan awak tu jadikan dalam 4 nombor ya. Biasakan jadikan dalam 4 nombor. Adalah lebih tepat macam tu. Cikgu. Ya saya. Dia tak ada bunda ke macam tu? Bunda tetap kena bunda. Macam contoh sekarang kan 2975 kan. Itu dia dah dibundakan kepada 4 titik perpuluhan. Okey, contoh kalau yang asal 268.8 bahagi dengan 80 tolak 1.75 kuasa 2. So jawapan pada kalkulator awak dia dah memang cukup 0.2975. Itu okey lah, alhamdulillah. Dia dah ada 4 nombor kat situ. So tulis balik je lah. Okey. Tapi bila kita kuasa 2kan dia, kita punca kuasa 2kan dia, 0.2975, didapati pada kalkulator nombornya panjang. 0.5454356057 panjang. Bila panjang macam tu, biasakan diri kita menulis 4 nombor. Kalau nombor perpuluhan macam tu 4 nombor. Kalau itu 0.545, boleh 4 nombor. Ataupun kalau depan dia kosong, perpuluhan 4 nombor selepas tu. 5454. Macam tu. Berbanding dengan 0.55. Jawapan tu kali kurang tepat. Okey. Semakin banyak perpuluhan yang awak guna, semakin tepat jawapan awak. Tetapi janganlah pula awak tulis semua yang ada pada kalkulator. Tak cerdik lah pula kat situ je. Okey, tulis semua 0.5454356057. Jangan pula macam tu. Okey, kita tulislah paling kurang 3 ataupun 4 nombor. Jangan kurang lah. 0.55 tu bagi saya kurang tepat. Okey, kurang tepat. Okey. So ada soalan lain tak? Okey, latihan untuk awak cuba. Okey, ada 2. 1. Ini histogram pula. Kalau contoh saya bagi pada OGIF, kemudian histogram. Okey, histogram. Kemudian dia bagilah jadual. Ini tak ada masalah lah. Ini soalan yang tadi tu, contoh saya tadi lah bagi pada awak. Okey. So ada soalan nak tanya sebelum kita tutup sesi kita pada pagi ini? Tak ada. Okey, alhamdulillah hari ini ada 14 orang. Saya download dahulu kehadiran awak hari ini. Okey, alhamdulillah ada 14 orang. Tahniah. So nanti saya akan share dengan awak video hari ini dan latihan bahan hari ini. Latihan tu biasanya di muka surat akhir lah. Okey, so kalau tiada apa-apa soalan nak ditanyakan pada saya, kita jumpa lagi esok jam 10 pagi dengan topik baru insya-Allah. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih. Waktu dimasuk ke saya. Okay, sama-sama.